Assalamualaikum tuan-tuan, kalau rasa video saya bermanfaat untuk tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan give thumbs up, like, share dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay guys, bertemu kita lagi pada kali ini. Kali ini saya nak tunjukkan dalam video ni smart home system yang saya akan pairkan dengan saya punya sistem hidroponik. Okay, so maksudnya hidroponik saya dah siapkan. Sekarang ni ini adalah sistem yang akan menghidupkan ni aeration saya. Ini adalah untuk bagi air. Okay, ini akan sambung kepada hose yang sedia ada. Dan lagi satu adalah saya punya water pump. So water pump pun akan sambung di sini. Okay, apakah ini? Okay, kita lihat ya. Ini adalah Sonoff. Okay, Sonoff Wi-Fi Smart Switch model TH16. Okay, saya dah guna banyak dah Sonoff ni. Alhamdulillah buat masa ni belum ada lagi yang rosak. Belum ada, bukan saya kata tak ada rosak. Belum ada lagi yang rosak yang saya dah pasang. Okay. Apa kelebihan sistem ni? Sistem ni switch ni adalah dia boleh pair dengan network, boleh sambung kepada network, okay, Wi-Fi, tapi hanya 2.4 GHz sahaja. Kalau rumah kita ada dua frekuensi 2.4 dengan 5 GHz, susahlah nak pair. Okay, kita kena off dulu yang 5 GHz kat router, baru kita boleh sambungkan ataupun pairkan device ni dengan network kita. Itu yang saya alami lah buat masa ni. Selalunya macam tu, saya kena offkan 5 GHz saya dan baru boleh saya pairkan dengan device ni. Ok, device ni kita boleh control melalui apps. Ok, dan selain daripada tu, apa kelebihan dia kalau kita boleh control daripada apps? Kita boleh, yang device ni kita boleh sebenarnya yang ini boleh check temperature. Kalau kita tengok, kalau kita ada device temperature sensor kat sini, dia boleh check temperature dengan humidity. Tapi dalam dalam case ni saya tak perlukan benda tu, function tu. Jadi saya tak sambungkan lah. Saya ada sensornya tapi saya tak sambungkan. Okey, sebaik-baiknya kalau tuan-tuan nak beli switch, smart home switch ni, boleh beli yang basic saja. Dia panggil RFR3 tak salah saya, Sonoff RFR3. Apa yang dia ada connection kepada Wi-Fi, itu saja. Yang ini ada connection lain, tapi disebabkan switch ni yang ada kat rumah saya, okay, so saya pakailah switch ni, dan saya memang sentiasa ada spare switch ni. Alright, kelebihan dia, kita boleh control di handphone. Kita boleh buat timer, instead of real physical timer, kita boleh buat, kita set dia dekat app saja. Lagi senang. Okey, once kita dah pair, kita boleh setkan semua benda, timer, nak tahu dia on ke off ke, kita boleh check di apps kita je menggunakan apps e-wheeling. Okey, jadi saya sangat suka benda ni. Saya dah, kalau tuan-tuan tengok dari pendawaian dia sangat senang, simple. Yang ini adalah live output. Okey, maksudnya ini adalah ke device kita, ke load. Okey, live yang merah. Okay, kalau kita tengok wire kita yang merah, inilah dia yang live L. Yang ini simbol apa? Ini adalah simbol ground. Sekiranya kita ada ground wire, kita sambungkan. Okey, ini L input. Okey, ni N, dia tak kisah. Ni earth dengan N ni dia loop saja. Okey, so maksudnya tak kisahlah daripada sama ada dia input ke output. Okey, okey, yang ini wire yang ini, okey, yang ini ini adalah wire plug. So saya akan sambungkan ke plug dinding. So saya akan sambungkan ke plug dinding. Kalau tuan-tuan tengok di sini, yang ini kita perlu tekan pakai test pen. Okey. Okey, untuk masukkan wire, kita perlu tekan kuat sikit dekat yang putih ni. Tekan ke dalam kuat-kuat. Nanti kita baru masukkan wire. Okey, dan wire dia akan tersepit di situ. Dan juga begitu yang lain. So saya dah masukkan wire. Ni wire hijau kuning adalah wire earth daripada plug kita ni. Lagi wire apa?
wire brown. Okey, brown ni pun daripada plug, adalah wire live. Okey, yang ini indicate wire live. Okey, ni 2 N. Saya punya biru daripada plug. Okey, dan lagi satu yang ini adalah daripada air pump saya ni. Okey, ni aeration saya punya N kat sini. Ini load untuk air pump. Okey, live. So nanti saya akan sambungkan dengan saya punya water pump. So water pump pun akan saya masukkan di tempat sama. Saya masukkan di sini dan di sini. Okey, water pump saya tak ada earth, dan juga air pump saya pun tak ada earth. Okey, walau bagaimanapun switch plug saya tu telah saya sambungkan kepada ELCB. Right. Nanti saya akan sambungkan saya punya tu, nanti saya akan skrukan di dalam kotak ni. Saya akan letakkan semua device saya seboleh-bolehnya saya nak letak dalam ni. Tetapi saya agak gusar dengan saya punya air pump ni, sama ada saya boleh letak dalam ni ke tak. Sebab nanti bila kita tutup dia akan kedap. Okey, bila dia kedap, yang ini panas. Biasanya benda-benda pump ni dia akan panas. Jadi saya tak tahu sama ada saya patut letak di dalam ataupun biar dia di luar. Kalau dia di luar, saya takut kena hujan tempias, kena air, masuk air. Jadi ada banyak dilema saya. Saya tengah memikirkan cara yang sebaiknya untuk design saya kali ni. Mungkin saya nak try letak saja dalam ni dulu. Okey, dan saya tebuk lubang di bawah supaya at least kalau dia ada udara panas dia boleh keluar. Mungkin design saya sebegitu. Okey, saya basically snap dah siap kecuali masukkan wire untuk saya punya water pump. Bila saya dah siap, saya akan matikan yang ini, skru ni di body casing ni, dan tutup. Ini tutup ni. Okey, dan tutup, dia ada skru. Okey, nanti saya dah sambungkan, kita continue video ni. Okey guys, saya dah sambungkan plug ni. Okey, ni saya sambungkan kepada smart home system saya. Mana smart home system saya? Ni dia. Okey, saya dah sambungkan. Nampak tu dah nyala. Dia dah berkelip-kelip lah tu, lampu biru kan. Tapi saya belum pairkan lagi dengan saya punya network. Yang dah saya sambungkan adalah, ini adalah wire plug saya daripada plug. Ini adalah wire untuk air pump. Yang lagi satu adalah wire untuk water pump. Okay, so basically apa yang saya kena buat, kena pairkan dengan network sajalah. Dari segi functionality memang ni dah function. Saya dah test function. Next step adalah saya nak kemaskan, saya nak letak dalam box ni, IP55 punya box, so that dia boleh duduk kat outdoor. Orang akan tanya, macam mana wire-wire ni semua nak keluar kan? Saya kena buat lubang lah. So saya kena buat lubang, dan saya akan buat lubang lebih sikit. Lubang tu mesti ke bawah. Jadi okey, kalau hujan pun airnya tak akan masuk. Okey, saya akan buat lubang kat belah bawah ni. Bukan apa, sebab air pump ni dia akan generate heat. So dan alat ni pun akan generate heat. Tapi saya tak rasalah heat dia banyak sangat. Tapi mesti heat ni terkumpul dalam ni. Jadi cara dia nak bebaskan adalah dengan kena ada lubang pengudaraan. So saya akan buat lubang pengudaraan walaupun tak besar, tapi saya harap dia cukup lah untuk apa, untuk casing ni lah. Once saya dah buat, saya akan tunjukkan lagi lah. Okay, saya dah buat lubang. Lihat, dah buat lubang. Dan saya pun dah potong sikit dekat tepi ni. Kan? Dia potong sikit. Jadi saya boleh tutup lah sistem saya ni. Okay, saya nak tutup dan saya nak letak dekat atas ni saja. Okay, basically macam ni lah. Saya dah siapkan box, saya letak macam ni. Lubang-lubang dia di belah bawah, jadi tidak ada tempias lah kalau boleh. Sebaik-baiknya yang ini nanti akan ada yang L ni ya. Saya tak sambung lagi. Saya buka tujuan buka cover dia. Erection masuk di situ.
wire water pump pergi ke situ. Jadi yang lain semua, ini adalah plug. Nanti saya tutup kalau saya on. Okay. Inilah basically sistem hidroponik saya yang telah saya siapkan. Dan sekarang saya tengah menyemai benih. Once benih saya dah cukup matang untuk saya pindahkan kepada sistem hidroponik saya, saya akan pindahkan. Dan saya pun belum set lagi smart home system saya untuk hidroponik ni. Nanti dalam semayan semayan punya video, saya akan cuba tunjukkan bagaimana sistem smart home ni berfungsi. Kita boleh add schedule, kita boleh add macam-macam lah di sini. Jadi cukup sampai sini. Saya harap tuan-tuan dah boleh buat sistem hidroponik sendiri di rumah kalau berminat untuk menanam. Terima kasih. Saya harap enjoy video ini. Assalamualaikum.